Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. InsyaAllah kita nantikan kehadiran teman-teman kita yang lain. Sementara menantikan kehadiran mereka, insyaAllah kita lihat di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah kita dalam masa lebih kurang 5 minit daripada sekarang ini. Sekiranya di antara kita mengikuti pengajian kita nanti sebelah malam atau sebagainya, kita boleh terus fast forward ke 5 minit kemudian. Kerana insyaAllah kita akan mulakan kuliah kita insyaAllah dalam masa 5 minit daripada sekarang insyaAllah. Jadi sementara itu, kalau di antara kita ada yang ada yang telah hadir, boleh mungkin saya boleh tengoklah ya sesiapa yang dah hadir insyaAllah. Dan kemudian mereka-mereka yang sementara menantikan teman-teman yang lain, kita boleh kongsi bersama video kita ini supaya lebih ramai di antara teman-teman kita dapat mengikuti kuliah kita insyaAllah. Kita akan mulakan 5 minit daripada sekarang insyaAllah. Di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu, insyaAllah kita akan sambung pengajian daripada tempat yang kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu. Pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, kita telah pun masuk dalam perbincangan di dalam masalah doa-doa yang kita baca selepas kita mendirikan solat. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan daripada situ insyaAllah. Sementara itu kita nantikan teman-teman kita di antara teman-teman yang telah hadir. Alhamdulillah Puan Sharifah Radhia Al-Habsyi telah hadir. Alhamdulillah Puan Mazna, Puan Haslina, Puan Safura, Puan Hawa. Terima kasih Puan Hawa yang ingatkan kita di muka surat 416 bahagian 10. InsyaAllah Puan Laila juga telah hadir. Alhamdulillah. Kita akan sambung insyaAllah. Okey, kita hadir. Kita akan sambung muka surat 416. Jadi kita sedang membincangkan dalam tajuk mengenai bacaan dan doa selepas solat. Ya, insya-Allah kita akan lihat perbincangan kita daripada sana insya-Allah. Muka surat 416. Jadi kita menantikan teman-teman kita yang lain untuk hadir. Sementara itu kita tunggu teman-teman yang lain insya-Allah. Muka surat 416. Untuk pengetahuan kita, alhamdulillah kita menggunakan kitab Fiqh Sunnah dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita di muka surat 416 insya-Allah. Silakan kalau di antara kita yang telah hadir boleh kita lihat bersama insya-Allah.
Baik, Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan mulakan pengajian kita nanti lebih kurang dalam masa 2 minit lagi daripada sekarang. InsyaAllah kita buka muka surat 416 di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu bahagian ke-10. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan teman-teman, Alhamdulillah kita sedang bincangkan kitab Fiqh Sunnah dengan tajuk hari ini kita menyambung perbincangan pada minggu lalu. Minggu lalu kita telah masuk perbincangan dalam masalah doa-doa dan zikir selepas solat. Kita nantikan kehadiran teman-teman yang lain. Saya mohon maaf kerana tidak kerana agak lewat hari ini. Sepatutnya kita masuk tadi pukul 9.30 pagi, 9.45 pagi. Alhamdulillah Puan Jamilah telah hadir. Alhamdulillah, dan Puan Kati Khairuddin juga telah hadir. Ada teman-teman yang lain telah hadir. Kita dapat tak kitab kita? Muka surat 416, kita akan sambung perbincangan kita di mana pada pertemuan kita yang lalu kita henti di muka surat di bahagian ke-10. Perbincangan kita di dalam masalah doa-doa dan zikir yang disunatkan untuk dibaca selepas kita memberi salam. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita itu. Kita akan menyambung perbincangan kita dalam masa lebih kurang 2 minit daripada sekarang insyaAllah, untuk memberi peluang kepada teman-teman yang lain untuk hadir bersama. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah para jemaah yang dirahmati Allah, kita buka kitab ya. Pengajian kita hari ini adalah menyambung perbincangan pada minggu lalu. Alhamdulillah, dah bersedia? Alhamdulillah para jemaah, marilah kita mulakan majlis kita ini dengan kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Minggu lalu kita telah pun masuk di dalam masalah membincangkan tentang doa-doa dan zikir yang kita disunatkan membacanya selepas seseorang memberi salam. Apakah doa-doa dan zikir yang kita disunatkan? Di sana ada beberapa doa dan pada minggu lalu saya ingat saya ada beri homework ya. Kita dah buat homework belum? Saya ada berikan homework untuk kita hafal satu doa yang sangat baik untuk kita amalkan selepas memberi salam. Apakah homework ataupun doa yang saya amanahkan atau saya ingatkan, saya galakkan untuk kita menghafalnya? Suatu ketika Nabi SAW bersama sahabatnya Mu'adh. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adh, "Ya Mu'adh, aku sangat menyayangimu." Mu'adh pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku juga menyayangimu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW memberikan Mu'adh sebuah mutiara, yakni supaya jangan meninggalkan zikir atau doa ini selepas memberi salam. Apakah doanya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adh doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, bantulah diriku untuk aku berzikir kepadamu. Bantulah diriku untuk aku mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Ini contoh, menyempurnakan ibadah untukmu. Jadi ini doa yang sangat baik untuk kita amalkan dan Nabi SAW telah menganugerahkan doa tersebut, mengajarkan doa tersebut kepada Mu'adh. Maka dari itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebaiknya marilah kita mengamalkan juga doa itu.
Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita hari ini kita akan menyambung perbincangan di mana selepas itu insya-Allah kita pada pertemuan kita yang lalu kita telah bincangkan sampai muka surat 416 bahagian ke-9. Hari ini kita sambung bahagian ke-10. Minggu lalu juga telah kita kupaskan bersama selepas solat kita digalakkan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. 33 campur 33 campur 33 jadilah 99 kali. Untuk genapkan 100 kali kita disunatkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 kali. Barang siapa membaca zikir-zikir itu selepas menunaikan solat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi itu juga antara perkara-perkara yang telah kita memang kita sangat digalakkan. Menyambung perbincangan di muka surat 416, nokta bahagian ke-10, penulis mengatakan, diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih bahawasanya seseorang itu hendaklah membaca tasbih sebanyak 25 kali, tahmid 25 kali dan takbir sebanyak itu juga, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sekiranya tak boleh kita baca 33 kali atas sebab-sebab tertentu, boleh juga kita membaca sebanyak 25 kali. Bahkan akan dalam riwayat-riwayat lain kita akan lihat nanti. Kita sambung perbincangan dalam nokta ke-11. Dari Abdullah bin Amr katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, ada dua perkara yang apabila dilakukan secara berterusan, secara beristiqamah, seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Kedua-dua perkara tersebut merupakan amalan yang sangat mudah. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberitahu kepada para sahabat, di sana ada dua perkara yang kita disunatkan untuk melakukannya. Kita digalakkan untuk melakukannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Jadi para sahabat pasti ingin mengetahui apakah dia itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, antahmadallaha wa tukabbirahu wa tusabbihahu fi duburi kulli salatin maktubatin ashran. Hendaklah kalian kamu bertahmid kepada Allah, ini baca alhamdulillah. Bertakbir kepada Allah, ini baca Allahu akbar. Bertasbih kepada Allah, ini baca subhanallah. Pada setiap kali selesai mengerjakan solat fardu dan setiapnya dibaca sebanyak 10 kali. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, lepas kita solat fardu, kita baca subhanallah, baca alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali, Allahu Akbar, tasbih, baca subhanallah 10 kali. Ini contoh. Selesai mengerjakan solat fardu, setiap dibaca sebanyak 10 kali. Jika kalian hendak tidur, maka bacalah tasbih, takbir dan tahmid sebanyak 100 kali. Apabila kita nak tidur pula, kita baca takbir. Apa itu takbir? Takbir maksudnya ucapan Allahu Akbar. Tahmid adalah ucapan Alhamdulillah. Tasbih adalah ucapan Subhanallah. Kalau nak tidur pula kita baca sebanyak 100 kali. Jadi jumlah keseluruhannya pada lisan adalah 250 kali. Tetapi dalam timbangan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan ganti atau ganjaran sebanyak 10 kali ganda. Jadilah dia 2500 kali. Oleh kerananya, siapakah antara kamu yang mampu melakukan kejahatan sebanyak 2500 kali selama sehari semalam? Rasulullah mengatakan, siapa yang akan buat dosa, buat kesalahan sebanyak 2500 kali dalam sehari semalam? Mereka bertanya. Jadi para sahabat lalu bertanya kepada Nabi SAW. Jadi bagaimana kalau orang yang melakukannya hanya sedikit? Rasulullah SAW bersabda, syaitan mendatangi salah seorang di antara kamu pada waktu mengerjakan solat, lalu membisikkan keperluan ini dan itu, hingga orang itu tidak membacanya.
kemudian syaitan tadi mendatanginya lagi pada waktu malam sehingga seorang itu tertidur dan tidak membacanya lagi. Yakni seorang sahabat yang bernama Abdullah pula berkata, aku melihat Rasulullah SAW menghitung bacaan-bacaan tersebut dengan tangannya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, menggalakkan kepada kita supaya membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 10 kali, 10 kali, 10 kali. Jadi kita lihat para jemaah, hadis yang kita ambil minggu lalu untuk kita baca subhanallah 33 kali yang selalu kita buat. 33 kali, 33 kali, 33 kali yang saya sebutkan tadi kan. Kemudian jadikan dia 100 kali dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sangat baik, cuba kita amalkan. Kerana saya dah telah sebutkan hadis yang kita ambil minggu lalu dan hadis ini telah kita ulang kaji sedikit. Barang siapa membacanya, nescaya diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu walau sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Akan tetapi kadang-kadang di antara kita sibuk. Kadang-kadang di antara kita atas sebab-sebab tertentu tak sempat. Walaupun 33 kali tak sempat. Kita dah bincangkan minggu lalu 33 kali hanya mengambil masa 1 minit 40 saat. Kurang daripada 2 minit. Tetapi kadang-kadang betul-betul tak sempat kerana tugas atau sebagainya. Kalau tak sempat, at least baca 10 kali. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Jangan tak baca. 10, 10, 10. 10, 10, 10 jadi berapa? 30 kali. 30 satu hari 5 waktu. Jadi 30 kali 5, 150 kali. 150 kali. Kemudian Nabi SAW, barang siapa yang agak, ini contohlah ya, kalau kita tak mampu baca 33 kali, kita baca 10 kali, tetapi gantikan dengan nak tidur baca 100 kali. Nak tidur baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 100 kali. Apabila kita baca 100 kali, kemudian tadi kita baca 150 kali, plus 150 plus 100 jadi 250. 250 Allah Ta'ala memberikan ganjaran sebanyak 10 kali ganda. Nescaya kita dapat, walaupun kita baca 250 kali, kita dapat ganjaran 2500 kali. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah memberikan amalan, barang siapa nak masuk syurga, lakukanlah perkara ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita usahakan. Ini kalau mereka yang sibuk, lepas solat baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ini contoh. Kemudian nak tidur baca 100 kali. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mampu, kita boleh combinekannya. Kita ambil hadis yang lalu, kita selepas solat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pada masa yang sama, nak tidur pun kita amalkan apa yang Nabi ajarkan. Nak tidur kita baca subhanallah 100 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai tertidur. Ini contoh para jemaah. Jadi kita nak tidur tu, elakkan sebelum tidur daripada tengok handphone sampai terlelap, atau daripada fikir itu, fikir ini, fikir dunia. Nak tidur kita fikir akhirat. Kita fikirkan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat ganjaran ini insya-Allah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW juga beritahu dalam hadis ini, ketika seseorang itu solat, syaitan akan ganggu dia, akan hilang kekhusyukan. Ketika solat dia akan fikir itu, fikir ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita cuba usaha supaya kita dapat khusyuk dalam solat. Saya rasa kalau di antara kita faham apa yang kita baca ketika solat, lebih mudah. Jadi supaya maksudnya ketika kita baca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita tahu kita sedang berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka-mereka telah kau beri nikmat. Siapa golongan orang-orang yang Allah telah beri nikmat? Kita cuba imagine para sahabat, salafus salih, orang-orang yang alim, bertakwa. Kita minta Allah Ta'ala beri kita petunjuk supaya kita pun jadi seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang sesat. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita akan dapat kekhusyukan sedikit. Selain daripada itu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mampu, ketika kita berzikir subhana rabbiyal azim,
kita faham apa maksudnya. Kita faham maksudnya kita berzikir Maha Suci Allah yang Maha Besar, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan demikian moga-moga kita akan dapat lebih kekhusyukan di dalam solat-solat kita insya-Allah. Baik. Jadi kita cuba lawan gangguan iblis, gangguan syaitan. Moga-moga insya-Allah kita dapat kekhusyukan dan kita dapat mujahadah melawan gangguan syaitan tadi. Jangan kita layankan. Jadi kita cuba seperkara lagi kalau dapat ketika kita solat tu, kita cuba dapat usahakan dapat dengar apa yang kita baca. Maksud dengar tu kalau tak perlu baca dengan kuat, tapi bisikan kita tu kita dapat hadirkan diri dapat dengar. Contohnya kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita dapat dengar ketika kita baca subhan rabbiyal azim. Kita dapat dengar walaupun ucapan tak keluar daripada mulut, ungkapan, tapi kita dapat dengar bacaan dalam hati kita tadi. Itu adalah antara cara bagaimana kita dapat kekhusyukan insya-Allah. Baik, nokta ke-12 daripada tajuk doa-doa dan zikir selepas salam. Daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, bahwasanya Ali datang kepada Fatimah radhiyallahu anhuma mencari pembantu yang dapat membantu mereka dalam pekerjaan. Tetapi Nabi SAW enggan untuk memperkenankan permintaan mereka, berkata kepada mereka, maukah aku tunjukkan kamu perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, satu ketika dalam riwayat yang lain Fatimah isteri Ali, anak kepada Rasulullah SAW. Satu ketika mengadu, agak-agak macam alangkah baik kalau mereka dapat pembantu. Ada orang yang membantu menguruskan rumah. Maka mereka datang kepada Nabi SAW. Kongsi bersamalah tentang apa yang mereka inginkan kalau dapat seseorang untuk membantu tugas mereka. Maka Nabi SAW pada ketika itu mengatakan kepada Ali dan Fatimah, hendakkah aku terangkan satu perkara yang lebih baik daripada itu? Nak tak aku terangkan satu perkara yang lebih baik? Para jemaah yang dirahmati Allah, ada di antara kita ni mungkin kat rumah penat. Mungkin kat rumah banyak tugas. Mungkin kadang-kala banyak perkara nak diuruskan. Kita rasa penat, kita rasa alangkah baik kalau ada orang yang membantu kita. Nak tak saya terangkan satu perkara yang lebih baik daripada apa yang kalian nakkan? Nak pembantu. Nabi SAW khabarkan perkara yang sama kepada Ali, Saidina Ali dan juga Fatimah. Apa yang Nabi SAW terangkan? Kita lihat. Apabila Nabi SAW mengatakan, hendakkah kalian aku terangkan kepada kalian apa yang lebih baik? Maka mereka menjawab, ya, na'am, ya Rasulullah, betul, kami nak. Maka Nabi SAW lalu mengatakan, kalimatun allamanihunna Jibril alaihi salam. Rasulullah mengatakan ada beberapa kalimat di mana Jibril alaihi salam telah mengajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apakah dia? Tusabbihani fi dubri kulli salatin ashra wa tahmadani ashra wa tukabbirani ashra. Jadi kalian berdua apa yang lakukan supaya selepas solat baca tasbih sebanyak 10 kali, tahmid. Tasbih itu apa? Tasbih itu ucapan subhanallah, baca 10 kali. Tahmid itu ucapan alhamdulillah, memuji Allah 10 kali. Takbir, ucapan Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Wa idza awaituma fi ila firashikuma fasabbihan thalathan wa thalathin wahmada thalathan wa thalathin wa kabbira arba'an wa thalathin. Kemudian apabila kalian nak tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadilah dia 100. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan supaya lakukan demikian. Maka Ali kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah meninggalkan sejak diajarkan oleh Nabi SAW
kepadaku. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apakah pengajaran yang dapat kita lihat di sini? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah, kedua mereka mengharapkan pembantu rumah. Kedua di antara mereka mengharapkan ada orang yang dapat membantu mereka dalam urusan rumah tangga. Di antara kita hari ini, pasti ada juga yang mengharapkan alangkah baik kalau suami aku sediakan pembantu rumah. Atau ada di antara kita mengatakan alangkah baik seseorang itu dapat membantu kita dalam melakukan sebahagian perkara urusan-urusan tertentu. Tetapi kita tak dapat katakan. Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali dan Fatimah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Nak tak kita sesuatu yang lebih baik? Apa dia? Mudah. Maksudnya, selepas solat baca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian nak tidur, baca 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 plus 1. Jadi 34. Jadi 100. Nescaya itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada apa yang kalian minta, nak pembantu ke, nak sesuatu urusan duniawi. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, seringkali kita hanya fikir masalah duniawi. Seringkali kita nak fikir macam mana nak menambahkan harta, macam mana nak tukar kereta baru, macam mana nak tukar rumah baru, macam mana nak tukar pakaian baru, macam mana nak tukar handbag baru, macam mana nak, semua dunia. Sampai kita pun dikejarkan dengan dunia. Contoh para jemaah, dunia tak ke mana. Contoh, penting, dunia penting, rezeki penting, harta penting, tetapi jangan kita lupa sesuatu yang lebih penting daripada itu, iaitu akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, nak tidur. Jadi nak tidur tu, seringkali apabila kita nak tidur, apa yang kita baca? Seringkali kita katakan, kita baca doa, Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah, aku tidur, aku hidup dan aku mati. Kita baca ayatul kursi. Tetapi antara amalan yang baik yang Nabi SAW juga pernah ajarkan adalah nak tidur kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini contoh. Kalau kita ketika nak sedang tasbih dan ngantuk sangat terus tertidur, tak apalah. Tidur kita dengan kalimah-kalimah tasbih. Alhamdulillah. Tetapi pengajian kita hari ini adalah untuk menunjukkan selepas solat sebaiknya jangan terus bangun, tetapi hendaklah kita membaca zikrullah yang disebutkan tadi. Nabi sebutkan dalam bab ini 10 kali saja. Tetapi ingat, dalam riwayat yang lain ada sebut 25 kali. Dalam riwayat yang lain ada sebut 33 kali. Paling afdal, kita memang ada masa, sebaiknya kita baca 33, 34 atau 33 dan kita sambung dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hubungan perkara ini, nak tidur pun itulah zikrullah yang kita disunatkan membacanya ketika kita nak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sambung perbincangan muka surat 418. Daripada Abdul Rahman bin Ghanam katanya, bahawasanya dia menceritakan Nabi SAW bersabda. Dalam hadis ini pula, hadis ini doa atau zikir khas untuk solat subuh dan solat maghrib. Tadi kita baca doa-doa, Subhanallah 33 kali, semua memang kita disunatkan secara umum. Tetapi untuk solat subuh dan solat maghrib ada zikir khas, doa khas. Apakah dia? Abdul Rahman bin Ghanam mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlahu min salatil maghrib was subhi. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca sebelum bersila atau berpaling daripada mengerjakan solat maghrib, subuh dan maghrib dan subuh. Yakni, bacaan ini kita disunatkan baca sebelum kita ubah tata cara duduk kita. Ketika tasyahud akhir, kita duduk tawarruk.
ketika tasyahud akhir. Duduk tawarruk atau duduk iftirash, cara bagaimana kita duduk. Tetapi maksudnya, selepas kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kanan saya, ni kiri saya. Selepas kita memberi salam, kemudian kita istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kemudian kita terus baca doa ini. Apakah doanya? Di sini. Rasulullah mengatakan barang siapa membaca ini selepas maghrib dan selepas subuh, sebelum diubah cara duduknya tadi, doanya adalah, zikirnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu lahul mulku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, baginya lah kerajaan dan segala puji-pujian, di tangannya lah kebaikan. Allah Ta'ala jua yang menghidupkan dan mematikan, serta dia adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang membacanya sebanyak 10 kali, asyara maratin, kutiba lahu bikulli wahidatin asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kanat hizran min kulli makruhin wa hizran minasyaitanir rajim. Ini contoh. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca tadi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam riwayat yang lain, yuhyi biyadihil khair, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, maka nescaya dia memperoleh pahala 10 kali pahala, dihapuskan 10 banyak dosa, dan dinaikkan darajatnya 10 tingkatan. Di samping itu, doa itu menjadi pendinding segala bahaya dan penolak syaitan yang terkutuk. Dan tiada satu dosa pun yang akan mendapat mencelakakannya kecuali syirik. Oleh kerananya, dia adalah orang yang terbaik amalannya, dia adalah terbaik amalannya, dan tiada melebihinya kecuali orang yang lebih banyak membaca zikir tersebut. Jadi Rasulullah mengatakan dia adalah antara orang yang terbaik amalannya pada hari tersebut. Baca 10 kali. Kecuali dia adalah antara baik amalan kecuali orang yang baca lebih daripada itu. Kita lihat para jemaah, seringkali di masjid, selepas solat subuh, selepas solat maghrib, kita perhatikan tak, Pak Imam akan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kenapa Pak Imam baca 10 kali? Ini hadis dia. Saya sarankan satu perkara. Apa dia? Kita baca, amalkan doa ini setiap maghrib dan setiap subuh. Tapi jangan baca 10 kali. Berapa kali nak baca? Kalau mampu, baca 11 kali. Kenapa pula baca 11 kali? Kanlah hadis kita baca 10 kali. Ya, Nabi SAW mengatakan, menyuruh kita baca 10 kali. Dan kita, kalau barang siapa membaca 10 kali, kita baca hadis tadi. Rasulullah mengatakan, barang siapa membacanya sebanyak 10 kali, maka dia memperolehi 10 pahala. Dihapuskan 10 dosa. Dan dinaikkan 10 darajat tingkatan. Di samping itu, doa itu menjadi pendinding segala bahaya dan penolak syaitan yang terkutuk. Kita nak dinding kan? Kita nak dinding. Nak pendinding. Ini doanya. Kita ditolak syaitan yang terkutuk. Dan tiada satu dosa pun yang akan dapat mencelakakannya kecuali syirik. Tak ada satu dosa yang dapat membebankan, mencelakakannya kecuali syirik. Oleh kerana itu, dia adalah orang yang terbaik amalannya. Rasulullah mengatakan, dia tu adalah orang yang terbaik amalannya. Orang semua, dia yang terbaik. Dan tak ada siapa yang melebihi kebaikan dia yang membaca perkara tersebut. Tak ada siapa yang melebihi. Kecuali, except siapa? Kecuali orang yang baca lebih daripada dia baca. Tiada siapa yang melebihi amalan dia, yang terbaik ni tadi, kecuali
orang lain yang baca lebih daripada dia. Kita tahu secara umum masyarakat, mereka-mereka yang mengamalkan zikir ini, mereka baca 10 kali. Sebab tu saya sarankan kita baca 11 kali. Kalau di dunia, di Singapura ni lah ya, kalau kita ada 100,000 orang yang baca dan dia baca 10 kali, kita seorang baca 11 kali, kita adalah lebih baik daripada yang 100,000 tu. Ini contoh para jemaah. Jadi dalam masalah dunia selalu kita kiasu, kita nak lebih daripada orang. Ini akhirat. Ini masalah akhirat, kita pun kena bahasa dunia lain orang kata kiasu kan. Kita dalam masalah akhirat, kita pun nak lebih daripada orang lain. Kalau orang semua dapat 10 kali, dia tu mereka dikatakan orang yang terbaik. Nabi katakan tak ada satu orang yang lebih baik daripada mereka ni kecuali orang yang baca lebih. Maka kita baca lebih. Tak usah banyak, lebih satu saja. Kita baca lebih satu, kita dah lebih baik daripada yang 100,000 orang yang bacanya 10 kali. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi lain kali ketika di masjid, apabila kita lepas maghrib, lepas isyak, lepas maghrib dan lepas subuh, seringkali selepas solat itu kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca, orang semua baca 10 kali, kita baca 11 kali. Ini contoh para jemaah dan cuba amalkan perkara sedemikian. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah pendinding. Kita nak pendinding, kadang-kadang kita mengadu itu dan mengadu ini nak pendinding, maka inilah antara pendinding yang Nabi SAW berikan. Tak perlu kita nak pakai tangkal, tak perlu kita nak pakai itu dan inilah sebaik-baik pendinding. Alhamdulillah. Sambung perbincangan. Muka surat 419 daripada kitab Fiqh Sunnah kita. Baik. Daripada Muslim bin Al-Harith, daripada bapanya, katanya, Muslim pula menceritakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shalaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas." Baik. Rasulullah mengatakan kepada beliau, apabila kalian tunaikan solat subuh, sebelum berbicara dengan sesiapa jua pun, sebelum berbicara dengan siapa jua sekalipun, bacalah ini dia. Idza salaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Maka bacalah sebelum berbicara dengan siapa pun. Apa bacaannya? Allahumma ajirni minan nar. 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 7 kali. Yang bermaksud, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Lindungilah aku daripada api neraka. Fa innaka in mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla jiwaran minan nar. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa, sebab jika kebetulan kamu meninggal dunia pada hari tersebut, maka Allah pasti akan melindungimu daripada api neraka. Kemudian disambung lagi. Wa idza salaital maghriba faqul qabla an tukallima ahadan minan nas. Apabila kalian tunaikan solat maghrib pula, maka bacalah sebelum berbicara dengan seseorang jua pun. Apakah pula bacaannya? Kita ada ekstra di sini. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajilni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajilni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajilna minan nar. 7 kali. Selepas maghrib kita minta 2 perkara. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku bermohon kepadamu syurga. Allahumma ajilni minan nar, ya Allah aku mohon perlindunganmu daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa innaka in mitta min lailatika, sekiranya kamu mati pada malam tersebut, tilka lailatika tilka, sekiranya kamu mati pada malam tersebut, kataballahu azza wa jalla jiwaran minan nar, maka Allah telah selamatkan kalian daripada neraka. Maka ringkasan dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan
Muslim bin Al-Harith, seorang sahabat, menceritakan bahawasanya Rasulullah daripada bapanya, bahawasanya Rasulullah SAW telah mengkhabarkan, barang siapa selepas solat subuh sebelum berbicara dengan seseorang jua pun, bacalah Allahumma ajilna minan nar 7 kali. Lepas solat maghrib, bacalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajilna minan nar sebanyak 7 kali. Barang siapa lakukan sedemikian, kalau dia mati pada siang hari tersebut, diselamatkan dia daripada neraka. Dia mati pada malam itu, diselamatkan dia daripada neraka. Sebelum berbicara dengan seseorang jua sekalipun. Jadi ringkasan, apa nak buat? Solat maghrib dan solat subuh. Selepas beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan perlahan baca istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian sambung, kalau lepas subuh baca Allahumma ajilna minan nar, Allahumma ajilna minan nar 7 kali. Kalau lepas maghrib baca Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajilna minan nar 7 kali. Ini contoh berdasarkan hadis yang kita dapat pada hari ini. Ini contoh para jemaah. Jadi kita cuba usahakan apa yang termampu. Dalam baca yang pertama tadi, dan kita lakukan perkara-perkara tersebut semua sebelum kita berbicara dengan orang lain. Sebelum kita berbicara, berbual, sebelum angkat telefon, sebelum jawab SMS, sebelum berbicara dengan sesiapa juga sekalipun, masih lagi di atas sejadah, kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, plus 1 ekstra, supaya lebih daripada orang, 11 kali. Kemudian kita baca Allahumma ajilna minan nar sebanyak 7 kali. Demikian para jemaah, alhamdulillah. Nokta ke-15. Abu Hatim meriwayatkan pula bahawasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda sirafihi minas salati. Jadi dalam riwayat yang lain pula Abu Hatim ada menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa a'udhu bi'afwika min naqmatik wa a'udhu bika minka la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dhal jad minkal jad. Ini Nabi SAW ketika hendak menyelesaikan solatnya, baginda pernah juga membaca doa tadi. Allahumma asli dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi benteng segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi benteng segala urusanku, dan perbaikilah duniaku menjadi tempat aku meneruskan kehidupan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari perlindungan. Ya Allah, aku mohon redamu, dari berlindung dengan redamu daripada kemurkaanmu. Wa'udzu bi afwika min naqmatik. Dan aku berlindung kepadamu daripadamu. Tiada seorang pun yang dapat menahan. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ini contoh. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, Tuhanku, tiada siapa yang dapat menghalang siapa-siapa yang kau nak berikan. Wa la mu'tiya lima manat. Dan tiada siapa yang dapat berikan kita apa yang Allah Ta'ala halangi. Ini contoh. Jadi ini demikian tawakal kita kepada Allah. Kita nak minta sesuatu daripada manusia, ingat, Allahumma la mani' lima a'tait. Tiada siapa yang dapat menghalang apa yang Allah Ta'ala nak kurniakan. Wala mu'tiya lima manat. Dan tiada siapa yang dapat memberikan kalau Allah Ta'ala halangi. Minta daripada Allah. Sebelum kita minta daripada manusia, mohon dengan Allah. Mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nokta ke-16.
Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi meriwayatkan bahawasanya Sa'ad bin Abu Waqqas selalu mengajarkan kepada anak-anaknya dengan bacaan doa berikut. Bagaikan seorang guru mengajarkan anak-anaknya belajar menulis. Dia berkata, Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan daripada masalah ini pada setiap kali selesai solat. Apakah doanya? Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat bakhil, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut, aku berlindung kepadamu akan dilanjutkan usia sampai tua bangka, sampai nyanyuk. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia dan juga berlindung kepadamu daripada fitnah kubur. Jadi banyak doa-doa yang dapat kita lihat. Jadi ini antara doa-doa yang kalau kita nak, boleh kita baca. Sama ada selepas kita beri salam, berzikir, atau di penghujung solat kita sebelum kita memberi salam. Imam Abu Daud dan Imam Hakim meriwayatkan pula bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu duburi kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada membacanya. Perkataan fi duburi kulli salatin maksud di hujung solatnya. Ada sebagian ulama katakan hujung tu berarti masih di dalam. Yang ini sebelum kita beri salam. Ini contoh. Jadi ini semua doa-doa yang kita disunatkan juga untuk kita membaca sebelum kita beri salam. Apakah contohnya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa ant. Apa maksudnya? Allahumma afini fi badani, ya Allah Tuhanku, sihat sejahterakanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah Tuhanku, sihat sejahterakanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, sihat sejahterakanlah penglihatanku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya Allah aku mohon perlindunganmu daripada bersifat kufur ataupun fakir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, ya Allah Tuhan aku mohon perlindunganmu daripada azab kubur. La ilaha illa ant, tiada Tuhan melainkan Allah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Boleh juga kita baca, di mana kita boleh membacanya? Penghujung solat, fi duburi kulli solatin. Seperti mana saya sebutkan, sebagian ulama mengatakan fi duburi kulli solatin tu di hujung solat. Apa maksud hujung? Maksud hujung tu masih berada dalam solat. Sebagian ulama katakan, maka ini antara doa-doa yang kita disunatkan juga membacanya sebelum kita memberi salam. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i meriwayatkan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Daud Al-Safawi dan dia dikategorikan sebagai dhaif daripada Zaid bin Arqam. Baik, ada satu lagi doa yang dibawakan di sini, cuma ada sebagian ulama mendhaifkannya. Apakah dia? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dubura kulli salat, dubura salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya di penghujung solatnya. Apakah Nabi doa tersebut? Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun annaka rabbu wahdaka la syarika lak. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ya Allah kami, ya Allah ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku mengakui bahawasanya Engkaulah Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu bagimu. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu apa jua pun. Aku mengakui bahawasanya Muhammad itu hamba dan pesuruhmu. Kemudian disambung lagi. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Rabbana wa rabba kulli syai'in ana syahidun anna ibadah kullahum ikhwatun. Aku nak saksi bahawasanya semua hamba-hamba itu adalah bersaudara. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai'in ij'alni mukhlisan laka wa ahli fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah dzal jalali wal ikram. Jadi Rasulullah SAW kemudian dalam hadis ini disebutkan kita membaca, ya Allah Tuhan ku, jadikanlah kami ini semua orang-orang yang mukhlis, ikhlas mencari keridaan-Mu dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Ini contoh para jemaah. Isma' wastajib. Allahu akbar, Allahu akbar.
Nurus samawati wal ard. Allah maha besar cahaya segala langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar dan cukuplah Allah tu sebagai pelindung kita. Ini contoh hadis dalam bab ini. Cuma ada sebagian riwayat tu mengatakan hadis ini agak dhaif, disebabkan ada perawi-perawi yang dhaif. Kalau kita amalkan hadis ini pun dibawakan secara contoh antara doa-doa yang pernah dibawakan oleh sebagian sahabat. Baik. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang boleh kita amalkan. Imam Ahmad, Ibnu Saibah dan Ibnu Majah telah meriwayatkan daripada Ummu Salamah dengan didapati seorang perawi majhul di dalamnya. Ada pula hadis yang lain walaupun ada cacat celanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla subha hina yusallim, dibacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Yang bermaksud, ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang dan amalan yang makbul. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Ringkasan apa yang dapat kita pengajaran daripada sini, bahawasanya di sana ada banyak zikrullah dan banyak doa yang kita sangat-sangat digalakkan untuk mengamalkannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, banyak perkara yang telah dapat kita kupaskan. Ringkasan. Ringkasan bagaimana? Ringkasan selepas kita memberi salam, setiap kali kita dirikan solat, kita baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kita boleh baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, seterusnya. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Untuk solat maghrib dan solat isyak ada ekstra. Minta maaf. Untuk solat subuh dan solat maghrib ada ekstra. Selepas kita beri salam, selepas kita beri istighfar 3 kali, sebelum kita tukar cara duduk kita, sebelum kita berbicara dengan sesiapa jua sekalipun, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 11 kali. 10 atau 11 kali. Kemudian kita baca Allahumma ajirna minan nar. Lepas subuh kita baca Allahumma ajirna minan nar. Kalau lepas maghrib kita baca Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga dan aku mohon diselamatkan daripada, mohon perlindunganmu daripada api neraka. Barang siapa yang membacanya itu, kalau dia mati pada malam tersebut, diselamatkan daripada api neraka. Dia mati pada siang hari itu, diselamatkan daripada api neraka. Ini contoh para jemaah. Sebelum dia beri salam pula, seperti mana telah kita kupaskan, sebelum beri salam, dia disunatkan memperbanyakkan baca doa juga kalau dia solat sendirian. Selepas dia baca fil alamina innaka hamidum majid, bacalah perbanyakkan doa. Contoh antara doa yang boleh dibaca, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian boleh juga dibaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabi jahannam. Atau Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr la ilaha illa ant. Itu semua doa-doa yang boleh dibaca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini contoh pada jemaah berdasarkan apa-apa yang telah kita pernah belajar pada dua pengajian yang lalu. Alhamdulillah. Jadi kita berada di penghujung dalam bab kita ini. Pada minggu hadapan kita akan masuk pula tentang solat-solat sunat. Apakah jenis-jenis solat-solat sunat yang ada, dan kemudian apakah pula solat-solat rawatib yang boleh kita amalkan, yang boleh kita laksanakan. Apabila kita katakan solat-solat rawatib itu solat qabliyatan, ba'diyatan. Solat qabliyah tu sebelum kita laksanakan solat fardu, kemudian selepas kita laksanakan solat fardu.
Berapa banyak yang kita disunatkan? Itu contoh. Jadi semua kita dapat lihat, insya-Allah kita cuba laksanakan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Perkara-perkara itu akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Baik, kita beri peluang kalau di antara kita ada soalan, silakan ya. Saya cuba lihat antara soalan-soalan yang dikemukakan, insya-Allah. Sebelum itu, Puan Hawa kita ada buat pengumuman ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang kenalan saya, Cikgu Siti binti Muhammad Ali baru saja pulang ke pangkuan ilahi. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat ke atas roh beliau dan dihimpunkan bersama para solehin. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT menggolongkan beliau bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat pengampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Baik, siapa ada soalan silakan. Puan Ramlima Marzuki ada bertanya di sini. Assalamualaikum semua. Bagi kaum lelaki yang tidak pergi solat Jumaat kerana bukan giliran mereka, adakah mereka harus solat Zuhur selepas masjid habis solat Jumaat dan khutbah, atau mereka boleh langsung solat bila waktu Zuhur? Baik. Soalan mengenai mereka-mereka yang tidak hadir solat Jumaat, bila mereka nak tunaikan solat Zuhur? Secara umum dia begini. Kadang-kadang kita pernah dengar ada di antara fatwa atau pendapat yang mengatakan kita nak lelaki yang tak tunaikan solat Zuhur, tak tunaikan solat Jumaat, hanya boleh tunaikan solat Zuhur selepas solat Jumaat habis. Dia begini. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau sekiranya seseorang lelaki itu tidak menghadiri solat Jumaat disebabkan uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang dibenarkan dalam syarak. Sebagai contoh, dia tu sakit. Sebagai contoh, dia tu bermusafir atau sebagainya. Orang yang musafir tak wajib solat Jumaat. Orang yang sakit tak wajib solat Jumaat. Dan dalam konteks kita hari ini, orang tu tidak berpeluang pergi ke masjid kerana keterbatasan waktu. Maka gugur kewajipan solat Jumaat berdasarkan fatwa Majlis Ugama Islam Singapura. Bagi golongan-golongan ini, nescaya mereka boleh tunaikan solat Zuhur apabila telah masuk waktu. Telah masuk waktu saja mereka dah boleh tunaikan solat Zuhur. Begitu juga katakan kita sakit di rumah, pada hari-hari biasa yang lain, atau kita bermusafir, masuk waktu Zuhur, memandangkan kita musafir, kita boleh tunaikan solat Zuhur dan Asar sekaligus. Jadi tak perlu kita tunggu jemaah habis tunaikan solat. Baik. Soalan seterusnya, kalau nak baca doa selepas solat, kita berdoa sejurus selepas solat fardu atau boleh solat sunat ba'diyah dahulu baru berdoa? Secara umum dalam masalah berdoa selepas solat, setelah kita sebutkan, afdalnya adalah kita baca doa-doa tersebut ketika kita sujud. Ketika sujud kita perbanyakkan doa, dan juga sebelum kita beri salam kita perbanyakkan doa juga. Itu antara tempat-tempat yang kita disunatkan untuk memperbanyakkan doa. Apabila kita dah berdoa di tempat-tempat tersebut, nescaya dah tak perlu lagi kita berdoa selepas itu. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Namun katakan seseorang itu dia nak baca doa juga selepas solat. Kalau selepas solat dia nak baca doa, maka dia bolehlah baca doa selepas solat fardu atau selepas solat sunat, diperbolehkan, tak ada masalah. Cuma membaca doa selepas solat itu dibandingkan dengan membaca doa ketika solat, seperti mana yang pernah kita kupaskan sebelum ini, membaca doa ketika solat itu adalah lebih afdal. Yakni ketika kita sedang sujud ataupun sebelum kita beri salam. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Ada soalan yang lain? Silakan. Kalau siapa ada soalan. Saya cuba lihat daripada handphone saya kerana kadang-kadang daripada di sini tak clear soalannya. Baik, sebentar ya. Kalau mana siapa ada soalan yang lain, silakan sebelum kita menutup majlis.
Ada soalan yang lain? Silakan. Kalau siapa ada soalan. Baik. Di sini ada soalan yang lebih pula ya, tengok daripada handphone. Sebentar saya lihat. Baik, Puan Mariana bertanya, Assalamualaikum Ustaz, jika kita hendak ikuti solat subuh berjemaah, boleh tak kita kerjakan solat sunat qabliyah subuh selepas solat subuh kerana tak kesempatan kena kerjakan solat berjemaah? Baik, secara umum kita mengetahui, nanti kita akan belajar. Okey, baik, minggu depan onward kita akan bincangkan tentang solat-solat sunat. Apabila kita bincangkan tentang solat-solat sunat, kita akan dapati bahawasanya di sana ada solat-solat sunat yang sangat digalakkan. Antara lain adalah solat sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat fajar itu atau sebelum solat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi sebaiknya kita jangan tinggalkan solat sunat sebelum tunaikan solat subuh. Masalahnya adalah kalau seseorang itu dah sampai masjid saja, kemudian qomat telah dilaungkan. Jadi sedang memandangkan qomat telah dilaungkan, dia tak sempat tunaikan solat sunat subuh. Memandangkan itu, dia tunaikan solat fardu subuh. Persoalan, solat sunat ni boleh qada ke tidak? Nanti kita akan bincangkan pada pertemuan-pertemuan akan datang dalam bab-bab solat, bahawasanya ringkasan ada riwayat yang membolehkan kita qada solat-solat sunat yang solat itu memang kita melaziminya. Solat yang biasa kita lakukan, kemudian tak lakukan solat sunat itu macam sayang sangat. Sebagai contoh solat sunat subuh tu. Jadi selepas kita solat fardu, kita balik rumah katakan, kita sebenarnya boleh tunaikan solat qabliyah subuh qada. Dengan syarat-syarat tertentu, kita akan bincangkan syarat-syaratnya pada pertemuan-pertemuan akan datang insya-Allah. Puan Aisyah bertanya, tahlil, tahmid dan takbir selepas ba'diyah boleh ke Ustaz? Sebaiknya kita baca tahlil, kita baca tasbih itu ucapan subhanallah. Tahmid ucapan alhamdulillah. Takbir ucapan Allahu Akbar. Tahlil ucapan la ilaha illallah. Sebaiknya kita baca tasbih, tahmid, takbir selepas solat fardu. Selepas solat sunat tak disunatkan untuk kita membacanya. Akan tetapi katakan dia ini sibuk, memandangkan selepas solat tu dia nak duduk baca zikrullah, takut tak sempat, maka dia terus bangun solat sunat, solat ba'diyah katakan. Memandangkan di dalam solat ba'diyah, lepas tu dia bangun, dia lipat tikar semayang, kemudian dia terus nak kena pergi kerja. Sambil itu dia baca subhanallah, tadi tertinggal, dia perbolehkan. Jadi lepas solat ba'diyah, lepas tu kemudian sambil dia berjalan atau sebagainya, dia bacalah zikrullah yang perlu dibaca, yang tadi dia tak sempat baca, maka diperbolehkan insya-Allah. Ada soalan yang lain silakan. Baiklah, memandangkan tak ada soalan-soalan yang lain, sampai di sini saja pertemuan kita. Saya tak tahu, tak faham kadang-kala handphone saya ni ataupun daripada komputer, soalan macam tak keluar tapi kat handphone ada. Tempat handphone kadang-kala ada komen yang tak nampak, mungkin disebabkan saya buat live, jadi ada yang mungkin tergantung atau sebagainya. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Seperti mana yang diminta tadi, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk jemaah kita tadi. Sebentar ya. Marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Cikgu Siti binti Muhammad Ali. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi, mencucur rahmatnya ke atas rohnya dan menggolongkannya bersama golongan hamba-hambanya yang mendapat pengampunannya dan keridhaan di dunia dan di hari akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.
Baik, sampai di sini saja pertemuan kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Untuk pengetahuan kita, pengajian esok hari di Masjid Asyakirin. Masjid Asyakirin, kuliah saya adalah pada minggu kedua dan keempat dan kelima. Jadi besok kita ada kuliah di Masjid Asyakirin. Kalau dapat kita, barang siapa yang nak bersama, boleh join bersama di wadah platform Facebook Masjid Asyakirin. Kita sedang bincangkan daripada kitab ensiklopedia soal jawab agama. Ya. Jadi barang siapa yang ada kelapangan, kuliah di Masjid Asy-Syakir ini bermula sama ada pukul 9 suku atau 9.30. Kita dapatlah bersama. Ada di antara jemaah yang bertanya mengenai ibadah korban. Barang siapa yang ingin bersama ibadah korban, pendaftaran di kedai buku Haji Hashim dah tutup, di Muslim Media pun dah tutup. Yang ada hanyalah pendaftaran online saja. Jadi barang siapa yang ingin buat ibadah korban bersama Al-Qiblah International, boleh buat pendaftaran online, boleh pergi ke Facebook Al-Qiblah ataupun di grup kita ni. Semalam-semalam ada buat posting mengenai ibadah korban tersebut. Boleh buat pendaftaran online dan membuat payment melalui PayNow. Itu kalau mereka yang inginkan. Pendaftaran online akan tutup pada hari Khamis, insya-Allah. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi pada keesokan pada minggu hadapan, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.